Lihat kepada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Nama penuh beliau adalah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ibni almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Beliau merupakan bapa kemerdekaan yang lahir pada tahun 1903 iaitu pada 8 Februari di Istana 3 Tingkat Anwar Sertar, Kedah. Jadi, apa sumbangan yang beliau telah curahkan kepada negara Malaysia adalah antaranya adalah beliau merupakan Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Beliau juga menentang terhadap Malayan Union. Seperti yang kita tahu, Malayan Union adalah undang-undang satu pertubuhan di mana meletakkan orang Melayu dan penduduk-penduduk orang Melayu dalam keadaan yang kegelisahan. Seterusnya, beliau juga merupakan Perdana Menteri pertama Malaysia dan seterusnya adalah beliau juga menubuhkan Pertubuhan Asia Tenggara ASA pada tahun 1961 dan penubuhan Asia Tenggara ini juga berkembang seterusnya menjadi kepada ASEAN dan seterusnya adalah sumbangan kepada perkembangan agama Islam. Seperti yang kita tahu, Tunku Abdul Rahman ini pada zaman beliau telah mengusahakan satu pertandingan membaca Al-Quran iaitu pada tahun 1960 pada peringkat kebangsaan dan seterusnya berkembang kepada peringkat antarabangsa iaitu pada tahun 1961 dan sehingga hari ini pertandingan membaca Al-Quran itu sentiasa berlaku sehingga sekarang. Okay, so hi, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Hanin. Saya akan bentangkan mengenai tokoh pimpinan Tun Dr. Ismail. Alright, nama penuh beliau ialah Tun Dr. Ismail Al-Haj bin Datuk Haji Abdul Rahman. Beliau dilahirkan pada 4 November 1915. Dilahirkan di Johor Bahru, Johor. Beliau mendapat pendidikan ijazah sarjana muda perubatan dan pembedahan MBBS di University of Melbourne, Australia. So, apakah sumbangan Tun Dr. Ismail kepada Malaysia? Pertama sekali, beliau merupakan duta pertama dari Malaysia ke Amerika Syarikat pada tahun 1957. Beliau juga menjadi duta negara ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada tahun 1969 hingga 1973, beliau memegang jawatan sebagai Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan seterusnya beliau juga merupakan rakyat Malaysia yang pertama memperoleh MBBS daripada Universiti Melbourne, Australia. Pada Mei 1969 hingga Februari 1971, beliau memegang jawatan sebagai Timbalan Pengarah Mageran. Pada ketika itu, Mageran berfungsi untuk mengembalikan keamanan antara bangsa-bangsa di Malaysia iaitu bangsa Melayu, India dan juga China berkaitan dengan tragedi 13 Mei. Kemudian yang terakhir sekali, beliau juga merupakan Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Sedikit ungkapan terkenal daripada beliau ialah jangan sapu ke bawah permaidani, yang bermaksud kemiskinan yang bermaksud kemiskinan orang Melayu tidak boleh dihapuskan, namun perlulah diperbaiki dan dinaik taraf. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan tokoh pemimpin yang seterusnya iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang kelima. Saya akan ceritakan sedikit sebanyak biodata beliau. Nama diberi ialah Abdullah bin Ahmad Badawi. Diberi gelaran sebagai Bapa Pembangunan Modal Insan kerana beliau banyak menekankan pembangunan modal insan semasa pentadbiran dan sebelum itu juga iaitu semasa beliau menjadi Menteri Pendidikan Malaysia. Selain itu, beliau dilahirkan pada 26 November 1939 di Bayan Lepas, Pulau Pinang.
Tun Abdullah juga mempunyai ijazah sarjana muda sastra pengajar Islam Universiti Malaya. Baiklah, antara sumbangan-sumbangan yang telah Tun Abdullah berikan kepada Malaysia adalah yang pertama, program pembangunan desa dan program pembangunan luar bandar. Yang kedua, beliau menubuhkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Undang-Undang Pencegahan Rasuah 2009 telah digubal semasa perkhidmatan beliau sebagai Perdana Menteri. Selain itu, Tun Abdullah juga telah memperkenalkan konsep Islam Hadari dalam pentadbiran Malaysia ketika itu. Dan akhir sekali, beliau juga memperkenalkan skim latihan Satu Malaysia, SLIM dan program penajaan pendidikan. Jadi di sini kita dapat lihat pelbagai sumbangan yang diberikan oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi bukan dari segi ekonomi, malah dari segi integriti Malaysia, pentadbiran dan juga pendidikan Malaysia. Okey, baiklah. Saya akan membentangkan tokoh kemerdekaan yang seterusnya ialah Datuk Onn Jaafar. Saya akan memulakan sedikit biodatanya. Ya, nama penuhnya adalah Datuk Sir Onn bin Datuk Jaafar. Dia dilahirkan pada 12 Februari 1895. Tempat lahir beliau adalah di Bukit Gambir, Johor Bahru. Pendidikan yang diambil oleh beliau ialah Edinburgh Lodge School, Suffolk, England, Maktab Melayu Kuala Kangsar. Sebelum itu, saya akan melakukan sedikit pengenalan. Beliau menentang penjajahan pada abad ke-20, iaitu satu bab penting dalam sejarah negara kita. Jasanya telah meniup sedikit semangat nasionalisme yang tidak sesekali lupa dan sentiasa diingati di kalangan rakyat Malaysia. Beliau telah bekerja keras untuk membantu negara kita mendapatkan kemerdekaan. Beliau banyak berjasa sebagai seorang ahli politik dan sebagai Menteri Besar Johor. Okey, saya akan menerangkan dia punya sumbangan. Beliau punya sumbangan. Pertama ialah penubuhan Persatuan Melayu Semenanjung Johor pada 1946. Kemudian beliau juga membentuk UMNO waktu menentang penjajah Malaya Union. Seterusnya ialah memberi beberapa hak keistimewaan kepada orang-orang Melayu. Kemudian menggalas tanggungjawab sebagai pengerusi Lembaga Kemajuan Kampung dan Perusahaan Majlis Amanah Rakyat. Dan akhir sekali ialah menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya IMP. Antara nilai kepimpinan yang kita dapat adalah ikhlas dan penyabar, sentiasa tenang tetapi tegas, semangat cintakan negara, mementingkan kepentingan rakyat daripada diri sendiri, dan beliau juga adalah seorang rendah diri, jujur dan bertanggungjawab. Okey, baiklah. Tamat sudah pembentangan pada hari ini. Saya berharap agar tokoh-tokoh yang disenaraikan tadi dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan kepada doktor dan kawan-kawan saya. Sekian, terima kasih.